Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okey, hari ini kita akan lihat soalan peperiksaan baru ni. Kita akan bincang sedikit. Okey, soalan satu, cikgu rasa ada nampak kot. Okey, besar sikit. Okey, tengok soalan yang pertama. Okey, kata kunci dia adalah iaitu pemetaan. Okey, ataupun mapping kat sini. Apakah yang dimaksudkan dengan pemetaan kat sini? Okey, soalan kat sini sebenarnya nak tahu fungsi fungsi. Pemetaan kat sini nama yang biasa kita guna adalah fungsi ataupun function. Okay, ataupun function. Functions. Okay, so soalan kat sini diuji awak faham tak apa yang antara tiga ni yang mana satu adalah fungsi. Okay. Antara tiga ni yang mana satu merupakan fungsi. Okay. So, bagaimana kita nak tahu dia adalah fungsi? Kena pasti jenis. Ya, jenis. Jenis macam mana tu? Jenis dia ada banyak. Okay, so fungsi. Okay, fungsi. So, bagaimana kita nak tahu dia adalah fungsi? Yang pertamanya, okay, jenis hubungan. Jenis hubungan. Jenis hubungan dia, okay, biasanya adalah satu kepada satu jenis hubungan dia. Okay, jenis hubungan dia adalah satu kepada satu. Okay, atau kita boleh bagi alasan lain atau kita tengok cara yang kedua iaitu apa? Okay, dia memiliki satu objek dengan satu image. Okay, so kita tengok A. A lah. Kita tengok yang A1 ni. Okay, A1 ni kalau kita tengok 2 dengan B ni, A dengan B ni. Mana Dr. B? Okay, dengan B ni kalau kita tengok, okay, ini adalah apa ni? Ini adalah objek. Okay, so 2 objek mempunyai berapa image? 1 image. Okay, so ini bukannya apa? Ini bukannya fungsi. Okay, ini bukannya fungsi. Okay, kita tengok yang kedua. Okay, yang kedua kalau kita tengok yang kedua kat sini. Okay, ini mempunyai satu image. Okay, sementara B ni mempunyai satu image. Dan C ni kalau kita tengok perhatikan, C ini dia memiliki satu image. Okay, so kita dah tengok kat sini yang mana fungsi. Okay, jawapan dia kat sini adalah mana nak buat Okay, jawapan dia kat sini adalah apa? Oh, dah masuk. Okay, so jawapan kat sini adalah 2. Okay, 2. Okay, minta maaf lah pakai mouse nampak sikit. Okay, so 2. Apa maksud 2? Iaitu alasan dia. Kalau kita tengok soalan, soalan kat sini iaitu apa? Kena bagi apa? Kena bagi sebab. Okay, so kita jawab 2. Sebab apa? Okay, kita boleh 2 jawab kat sini. Yang pertamanya adalah iaitu jenis fungsi. Okay, jenis apa kat sini kita nak jawab iaitu satu kepada satu. Okay, one to one ataupun satu kepada satu. Okay.
Atau kita boleh jadi, atau kita bagi lagi satu alasan lain. Okey, kalau rasa boleh buat satu je lah alasan. Kalau rasa alasan yang sesuai yang boleh diterima kat sini adalah apa? Okey, iaitu apa? Semua objek mempunyai satu Okey, image. iaitu okey, satu objek. Okey, satu objek kat sini. Okey, iaitu satu objek mempunyai nak tulis pun lambat kan. Okey, mempunyai satu image. Okey. Satu objek ada satu image. Okey. Itu untuk soalan pertama. Cikgu rasa ada masalah kot soalan pertama ni. Okey, kenapa tiga ni kita dah pilih? Kita tengok dulu. Okey, sebab apa tiga ni dah pilih? Okey, A ni objek dia ada image, satu image tu. Okey, C ni okey memang ada objek dan memiliki satu image, tetapi tetapi apa yang berlaku pada ni iaitu B. Okey, objek tidak memiliki image. Maka ini bukan fungsi. Walaupun dia adalah satu kepada satu, tapi dia bukannya fungsi kat sini. Okey, dia bukannya fungsi kat sini Okey. Okey, so yang boleh kita terima kat sini, okey, 3 dah terima. Okey. Satu pun tak diterima, yang boleh terima adalah 2 sahaja. So, awak kena bagilah sedikit alasan. Okey. Seperti 2 ni lah, 2 ni. Okey, next yang seterusnya. Okey, soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 diuji apa awak kat sini? Diuji apa kat sini? Iaitu mencari fungsi kubahan. Okey, mencari fungsi kubahan. Apa maksud fungsi kubahan kat sini? Iaitu dia suruh cari ni. Iaitu KPX ni. Okey, dia suruh cari KPX kat sini. KP. Okey, kejap dah masuk. Okey. Okey, KP respect to X kat sini So, kalau kita tulis dia punya ni iaitu KPX. Okey, apakah fungsi apakah fungsi P tu? Iaitu fungsi P adalah 2X tolak dengan apa? Okey. Okey, iaitu 2X tolak dengan apa? Okey, so bagaimana nak gantikan X tu? Iaitu kita gantikan 2X ini mengambil kedudukan ke dalam K, iaitu ganti duduk kat sini. Okey, iaitu menggantikan kedudukan X dalam fungsi K. Okey, dalam fungsi K, so bermaksud kat sini. Okey, bermaksud kat sini kalau awak tengok. Okey, fungsi K adalah 4 tolak dengan 3 gantikan X itu dengan 2X tolak dengan 8. Okey. Okey, lepas tu awak selesaikan kat sini. Okey, awak akan dapat apa kat sini? 4 tolak dengan 6X tambah dengan 24. Okey. So, awak akan dapat kat sini 28 tolak dengan 6X. Okey, itu sajalah langkah kerja dia. Okey, untuk soalan nombor 2. Okey. Boleh kat sini Ada benda nak tanya? Boleh. Boleh Okey. Okey. Next, yang seterusnya kita pergi yang seterusnya. Okey. Okey, untuk soalan ni, kalau perhatikan untuk soalan ni,
Okey, kalau awak perhatikan untuk soalan ni, sekejap Okey. Dia nak apa? Yang pertamanya dia nak ujian yang sesuai. Yang pertama. Okey, yang keduanya alasan yang perlu awak kena beri sama ada dia apa? Dia mempunyai songsangam ataupun tidak. Okey, yang ketiga baru apa? Baru bagi alasan. Okey, so ada 3 benda lah. Setiap item ni 3 benda yang awak kena uji. Okey. So, untuk fungsi songsam, okey, untuk fungsi songsam kita guna apa? Kita guna ujian apa? Ujian mengufuk Betul tak? Okey, kalau awak tengok siapa ada buku teks, you boleh tengok ada 2 jenis ujian yang awak kena hafal. Yang pertamanya mengufuk, satu lagi horizontal bahasa Inggeris dia, satu lagi mencacang Okey. So ujian mengufuk kalau kita tengok kat sini bagaimana kita nak test dia. Okey, iaitu kita kenakan ujian apa? Ujian ha? Buku teks muka surat berapa? Allah, buku teks cikgu tak walik buku teks ni. Awak tengok bab 1 lah, bab 1. Bab 1. Okay. Bab cikgu rasa soalan ni soalan buku teks Surat part out. Ha? Kenapa? Muka surat part. Muka surat, aduh cikgu. Muka surat 4. Muka surat 4. Ya kot. Okey. Okey. Muka surat 4. Muka surat 24, 24 carilah nanti. Okey, so kat sini kalau kita nak uji dia adalah ujian, kita namakan dia adalah ujian apa? Ujian mengufuk Okey, so bagaimana nak buat ujian mengufuk? Okey, kita garis gini lah. Okey, kita garis. Sekejap ya. Bab pakai mouse dia lambat sikit Okey, ujian mengufuk. Okey, kita garis ni. Kita garis. Alah, double lah pula. Okey, cikgu guna warna hitam lah senang. Okey, iaitu ujian mengufuk ni. Okey, bila mengufuk dia kena satu titik. Betul. Okey. So kat sini ujian yang sesuai kat sini adalah ujian mengufuk panggil dia. Okey, kalau bahasa Inggeris kita panggilkan dia apa? Okey, horizontal horizontal. Okey, horizontal line test. Okey, horizontal line test kalau kita panggil. Okey, bila kita kabur ujian tu baru kita beri apa? Adakah dia mempunyai fungsi suasangam? Yalah, sebab fungsi suasangam adalah jenis hubungan satu kepada satu sahaja Okey, so satu ke satu lah sini Sebab bila satu image dia akan mendapat apa? Satu objek ataupun satu objek akan menghasilkan satu image. Okey, so kat sini dia adalah fungsi songsam. Okey, fungsi songsam. Okey, ataupun bahasa Inggerisnya apa? Inverse function. Okey. Inverse function. Okey. Okey, yang seterusnya apa? Yang dia suruh bagi apa? Dia suruh bagi sebab. Sebab apa? Sebab kat sini adalah jenis hubungan Jenis hubungan dia adalah satu kepada
1. Ataupun bahasa Inggerisnya 1, 2, 1. Okay. So, selesailah dia punya sebab dia kat sini. Okay. Okay, yang kedua, kita nak test yang kedua. Kita buat masih lagi, ingat untuk fungsi songsan ataupun inverse function, testnya hanyalah satu test saja, iaitu dinamakan apa? Horizontal line test. Okay, ni katakan sini. Okay, katakan kat sini kita miliki berapa sini? 2 kan? Okay, 2. Okay, kita boleh katakan 2 objek. Ada berapa sini? Ada 1 image. Okay. Objek adalah di paksi X kita panggil. X ini adalah objek. Paksi Y adalah image. Okay. So kat sini masih lagi apa? Okay. Masih lagi test yang sama. Okay. Test yang sama. Sebab test yang sama dia merujuk kepada fungsi suasana ataupun tidak kat sini. Okay. So kat sini kita boleh katakan kat sini ujian fungsi. Okay. Ataupun horizontal line test. Okay. Okay, soalan yang kedua, adakah dia fungsi sosial? So jawapannya bukan fungsi sosial. Okay. Ataupun kat sini kita boleh tulis non-inverse function. Okay, kalau bahasa Inggeris lah. Okay. Alasan. Sebab apa alasan? Alasan dia adalah apa? Okay, alasan dia adalah 2 kepada 1. Okay, 2 kepada 1. Okay, boleh kita katakan kat sini jenis pattern dia adalah apa? Iaitu many to one. Okay. Ataupun kita boleh kata jenis adalah banyak kepada hubungan dia adalah banyak kepada 1. Okay. Itu soalan ni. Okay, banyak kepada 1. Okay, ada soalan nak tanya untuk ni? Ada dah? Boleh dah senyap lagi ni. Boleh. Okay, next. Okay, soalan yang kedua pun sama. Okay, kita ambil lagi soalan yang atas ni iaitu masih lagi apa? Ujian yang sesuai yang memerihakan kepada apa? Fungsi ataupun bukan. Okay, bagi alasan anda. Okay, ni adalah kalau matematik tambahan, ini adalah soalan konsep dia menguji adakah benda calon faham. Okay, ataupun adakah pelajar tu faham berkenaan dengan test yang dilakukan kat sini berdasarkan gambar rajah. Okay, so keyword kat sini function function. Tadi inverse. Okay, ni fungsi ataupun tidak. Okay, untuk soalan macam ni, okay, kaedah dia adalah masih lagi sama, iaitu apa? Iaitu cari ujian yang sesuai. Okay, so ujian yang sesuai kat sini adalah ujian apa? Ujian mencacang ataupun vertical line test. Okay. Pilih mana sekejap. Okay. Katakan mencacang kat sini. Cikgu akan dapat ini Okay, mencacang. Okay, macam hak ni pun sama. Okay, so cikgu akan dapat 2 sini. Okay. So, adakah ini, okay, so ujian dia, nama dia, ujian, okay, ujian apa? Ujian mencacang, ataupun bahasa Inggeris dia adalah vertical, iaitu line test. Okay. So, adakah dia fungsi? Fungsi lah. Okay. Sebab apa kita kata fungsi? Alasan dia. Okay, alasan dia sebab apa? Gerah hanya memotong apa?
memotong pada satu titik saja. Kalau kita tengok, kalau kita buat straight ni buat straight ni, dia potong satu titik je. Oh, baru je. Okey. Kalau kat sini dia potong satu titik je ni. Okay, satu titik je potong. Okey, sini. Okey. So alasan kat sini dia adalah fungsi sebab dia hanya memotong satu titik saja. So alasan dia memotong satu titik sahaja. Okey. Untuk soalan yang B2 ni, okey, masih lagi ujian yang sama, iaitu ujian mencacam. Okey, ataupun bahasa Inggeris dia ni vertical line test. Okey. So adakah dia fungsi? Bukan fungsi Sebab apa bukan fungsi? Okey. Dua titik. Okey, sebab dia memotong pada dua titik. Ingat, kalau satu titik fungsi, dua titik bukan fungsi. Okey, sebab dia memotong memotong dua titik. Maknanya lebih pada satu titik itu maknanya bukan fungsi. Okey, dia memotong pada dua titik. Okey. Okey, ini untuk soalan yang kedua. Okey. So setiap ni ada 3 benda lah diuji awak. Maknanya awak kena bagi apa? Kalau kat sini awak kena bagi nama ujian kat sini. Okey, disusuli dengan adakah dia fungsi ataupun tidak. Yang ketiganya alasan. Okey, so ada 3 lah cara nak selesaikan kat sini. Okey, next. Okey, soalan yang seterusnya soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4 cikgu pun tengok ramai yang salah kat sini kan. Okey, payah sangat soalan ni kan. Okey, apa maksud root kat sini? Apa maksud punca kat sini? Okey, apa maksud punca kat sini? Ingat ah. Ada siapa nak jawab? Okey, punca kat sini bermaksud nilai X. X sama dengan 3. Sebabkan dua-dua mempunyai punca yang sama, maka X adalah 3. Okey, so yang iaitu X tolak dengan 3. Sebab ia nak apa? Ia nak bentuk persamaan kuadratik. Apa maksud bentuk persamaan kuadratik? Iaitu AX kuasa 2 tambah dengan BX tambah dengan C sama dengan kosong. Okey, ini adalah bentuk persamaan. Bukan minus BX ke? Minus BX dah. Ni persamaan umum. Okey, ini persamaan umum kuadratik. Okey, AX power of 2 plus BX plus C equal to 0. Okey, ia nak dalam bentuk ni. Tak kira B positif ke, A negatif ke, B negatif ke, C negatif ke. Okey, ni persamaan umum dia. So, pendek kata soalan kat sini, okey, diuji dalam bentuk macam ni. Okey, diuji awak apa? Dia uji awak nak kembangkan dia. Okey, nak expandkan dia. Okey. Diuji awak untuk kembangkan persamaan ni. Okey. So, bila awak kembang kat sini, awak akan dapat X kuasa 2. Okey, tolak dengan 3X, tolak dengan 3X, tambah dengan 9 sama dengan 0. Okey, so kat sini awak dapat X kuasa 2, tolak dengan 6X, tambah dengan 9 sama dengan 0. Okey, diuji gitu je. Sebenarnya kat sini mula-mula diuji dia adalah perkataan root ini ataupun punca itu sendiri. Okey, punca itu bermaksud X sama dengan 3. Okey. Okey, ini kaedah yang pertama. Okey, ini adalah cara yang pertama. Okey, cara yang kedua, ada yang guna HTP ataupun SAW pun sama. Okey, so kat sini bermaksud mempunyai punca yang sama kat sini. Okey, so kalau nak guna SAW, sum of root ataupun hasil tambah punca bermaksud 3 tambah dengan 3. Dapat berapa? Dapat 6. Okey, for kat sini ataupun hasil darab punca, okey, bermaksud kat sini
3 darab dengan 3. So akan dapat 9. Okey, cuma untuk cara ni yang awak kena hafal lah formula dia, sebab formula ni biasanya tidak diberi dalam peperiksaan. Okey, formula yang kena hafal kat sini adalah Negatif B over E. tu bukan. Satu Jawapan lagi. Ansang tu ke? Sekejap. Yang satu lagi yang ni awak kena hafal sekejap. Lari pula kuasa. Iaitu X kuasa 2 tolak dengan hasil tambah ataupun sol kat sini. Okey. Iaitu X tambah dengan apa? Hasil darab. Okey, ataupun 4 kat sini. Iaitu hasil darab punca. Okey, sama dengan kosong. Okey. Hak ni, hak hijau ni awak kena hafal lah. Sebab biasanya tidak diberi dalam peperiksaan. Boleh. Okey. Lepas tu buat apa? Okey, lepas tu masuk je nilai dia. X kuasa 2 tolak. Ingat tolak ke depan. Hasil tambah dia adalah 6. X tambah dengan hasil darab dia adalah 9 sama dengan kosong. Jangan tinggal gini. Dah habis gini. Okey, yang habis adalah dalam bentuk yang termudah. Ingat Math untuk selesaikan dia last kali tinggal dia dalam bentuk termudah. Okey, kalau awak tengok dua-dua ni adalah sama jawapan dia. Cuma dia start dengan kaedah lain lah. Ni kaedah sol dengan por. Yang ini gunakan kaedah perfaktoral. Okey, untuk soalan nombor 4 ni. Okey, ada benda nak tanya soalan nombor 4? Tak ada. Ada. Okey, next. Okey, soalan nombor 5. Payah sangat ke soalan nombor 5 ni? Payah. Payah. Kata ambil time. Baca je benda soalan ni. Okey. Penipala ni. Benarnya senang je soalan ni. Okey. Kita ni bukannya untuk MAT kita tak ambil gaji sangat fizik ke sains ke. Cuma kita nak tahu je. Okey. Okey. Yang pertamanya yang perlu awak tahu adalah persamaan yang diberi ni. Iaitu hash X. Okey, apa maksud hash kat sini? Hash kat sini bermaksud apa? Tinggi bawah. Okey, so perwakilan hash adalah perwakilan tinggi terowong. Okey, apa maksud X kat sini? X kat sini adalah apa? Lebar terowong. Okey, lebar terowong. Okey, X ini adalah lebar terowong. Okey, so itu dalam meter. Tentukan tinggi maksimum. Apa maksud tinggi maksimum? Apa maksud tinggi maksimum? Apa maksud tinggi maksimum kat sini? Dalam graf ke? Dalam graf. Dia bentuk dia macam N. Jangan gitu. Positif. Tu awak taksiran lain tu. Gini, taksiran dia gini. Taksiran dia. Okey, sekejap kita ambil ni. Okey, taksiran dia kat sini ni. Okey, taksiran dia mana? Okey, taksiran dia. Okey, taksiran dia kat sini adalah sini lah. Okey, hash adalah apa? Tinggi ya. Betul tak? X adalah apa? Lebar. Okey, taksiran dia ambil dari segi matematik lah. Okey, sekarang ni dia nak tinggi ya. Apakah yang berlaku bila tinggi maksimum? Bila tinggi maksimum, lebar apa yang berlaku? X sama kosong lah. Betul tak? Kalau tinggi maksimum, lebar kosong. Kalau lebar maksimum, tinggi kosong. Gitu je baca dia. Okey, cara baca dia. Maka kat sini, sebenarnya soalan ni dia uji nilai X adalah kosong. Okey, X adalah kosong. Masuk dalam apa? Masuk dalam formula ni. HX kosong iaitu 15 tolak dengan 0.06. Okey. Sebab MAT ni kita tak boleh tengok terlalu banyak sangat sains. Kita tengok
pada-padanya. Bila tinggi maksimum, lebar dia adalah kosong. Maka nilai tinggi maksimum iaitu sama dengan 15. Itu je maksud dia. Okay. So, tinggi maksimum adalah 15 semasa lebar dia adalah kosong. Okay, cara baca dia. So, soalan ni tak payah mana sebenarnya sebab kita dah baca je. Okay, so kita nak bacalah sikit apakah dia maksudkan dengan tinggi maksimum kat sini. Okay. Boleh dah? Boleh dah kan? Boleh. Okay, next. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, untuk soalan nombor 6. Okay, nombor 6 cikgu rasa cikgu dah tu tengok ada juga yang betul soalan nombor 6 ni. Okay. Sebab soalan nombor 6 ni nampak payah. Kaedah apa yang biasa kita guna kat sini? Kaedah? Okay, kaedah BB. Kaedah BB lah senang. Okay, kaedah BB lah senang. Okay, katakan yang J. Okay, yang J. Okay, tahun berapa kat sini? Tahun 2001. Lepas tu 2002. Lepas tu 2000. 2000 apa? 2008. Okay, 2001 dengan 2002 untuk J saja. Iaitu 125 Betul tak? Ni lah data ni. Okay, lepas tu 2000 dengan 2008 ni data iaitu X. Okay, data ni. Okay, BB bawah ni adalah apa? 175. Iaitu 175. Okay, so kat sini 175 bersamaan dengan 125 X bahagi dengan 100. Okay, tu je. Okay. So, berapa nilai X? Okay, so nilai X, bagaimana nak nilai X? Okay, sama ada guna kalkulator tu dapat jawab ataupun awak nak kira sesa pun boleh. X sama dengan 175. Okay, dapat dengan 100 bahagi dengan 125. Okay, so aku dapat 140. Okay. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okay. Kita tukar pen sekejap Okay, guna pen merah pula. Okay, yang kedua cikgu buat untuk apa? Untuk K. Okay, tadi untuk J, sekarang ni untuk K. Okay, pun proses yang sama juga. Okay, proses yang sama juga kalau tengok kat sini. Okay. Sini, dan sini. Okay, cuma siap. Okay, so kat sini adalah apa? Kat sini adalah 120 bermaksud kat sini adalah 120. Okay, 2002 hingga 2008. Okay, iaitu 110. Kat sini adalah Y. Okay, maka kat sini Y bersamaan dengan 120 darab dengan 110 bahagi dengan 100. Okay, itu tu dapat jawapan kat sini. Okay, untuk yang kedua ni cikgu rasa senang je kot. Okay, iaitu akan dapat lebih kurang apa? Lebih kedua. 132 tak? Okay. Okay, ni cikgu rasa boleh buat diri kot. Okay, sebab proses dia sama. Cuma kedudukan je berbeza. Okay, kedudukan je berbeza. Kalau awak tengok kat sini. N. Okay, masih lagi sama. 01, 02, 08. Okay. Okay, so 01 dengan 02. Okay, 01, 02 adalah Z. Okay, 08 dengan 02 adalah 130. Okay, 02 dengan 08 adalah 150.
Okey. So kat sini boleh tulis sebagai 130 bersamaan dengan Z darab dengan 150 bahagi dengan 100. Okey, maka Z adalah 130 darab dengan 100 bahagi dengan 150. Okey. So, awak akan dapat berapa Z kat sini? Okey, Z kat sini awak dapat. Ingat jawab mesti 4 angka bererti 4 significant figure. Okey, awak akan dapat 86.66666. Okey, so jangan jawab 86 saja. Okey, mesti jawab 4 angka bererti. 86.67. Okey, mesti 4 angka bererti ataupun 4 significant figure. Okey. Itu yang biasanya diamalkan dalam MMAT lah nak jawab. Okey. Boleh siapa soalan nombor 6? Boleh tak Boleh. Okey, boleh. Cikgu stop sampai sini dulu boleh. Lepas tu cikgu sambung balik minggu depan. Boleh. Boleh boleh lah. Boleh. Boleh. Okey. Okey, itu sajalah untuk hari ni. Okey. Thank you. Cikgu. Ada apa-apa nak Terima kasih, tanya Cikgu. sebelum? Okey, sama-sama. Cikgu. Ya, Cikgu. ya. Oh, Ya. kaedah BB. Saya dah faham lagi kaedah BB ni. Kaedah BB, awak dah faham kat mana? Belaka. Awak dah faham dah ke? Okey, kaedah BB ni awak kena susun. Okey, awak kena susun tahun menaik. Contohnya awak baca sini 2001 dengan 2002 tak? Hak mana tahun sebelum? Awak okey, awak susun dulu. Kalau cikgu cara kalau rasa paling simple, kita susun dulu. Okey, hak paling lama adalah tahun 2001 Oh, Okey, lepas tu tahun 2000 apa tak ada? 2002. 02. Okey, 2002. Okey, tengok tahun dulu. Ni 2001, ni 2002. Lepas tu 08. okey, 08. Okey, disusun secara menaik. Tu kalau awak tengok 2001, 2002 dengan tahun 2008. Okey, so cara baca dia, cara nak baca dia, okey, benda ni, okey, cara tulis dia adalah Q pada tahun 2002 bahagi dengan tahun 2001 darab dengan 100. Okey, sebab hari tu kita dah bincang bahawa price index ataupun I iaitu dia adalah dalam bentuk persen. Maknanya hak dalam kurungan ni sama dengan 100 ni maknanya duduk bawah. Okey, cara tulis dia. Okey, so baca dia adalah tahun 2002 ke tahun 2001. So 2001 ke 2002 adalah 125. Bacalah ni 01 hingga 08. 0108 adalah 175. Okey. Okey, so ni kaedah BB. Cuma kelemahan BB kita tak boleh pergi undur ke belakang. Okey, kelemahan BB. Nanti cikgu akan tegang. Satu, benarnya kaedah BB ini terjana daripada petua rantai sebenarnya. Okey, banyak nak ceritanya kalau ikutnya. Okey, dia adalah daripada petua rantai. Okey, sebab soalan form 5 baru ni, siapa guna petua rantai baik? Boleh selesai. Betul rantai. Petua rantai. Okey. Rucin panggil dia bahasa Inggeris. Okey. Tu je lah. Nanti cikgu akan tegangkan balik. Okey, ada lagi soalan kat mana nak tanya? Tak ada. Okey, ada. Okey, so soalan lain tu. Saya tanya cikgu kat sekolah je lah. Marilah mari jumpa cikgu. Beres je. Okey, so soalan yang seterusnya, soalan nombor 7, 8, 9, 10 kita buat next week lah. Tengoklah nanti. Sebab lewat dah pukul 10 lebih lah. Okey, tu je lah. Okey, terima kasih banyak. Okey, bye. Saya terlewat sikit. Terlewat sikit. Saya terlewat sikit. Tak apa, beres. Semula. Okey, bye-bye belaka. 10 lebih. Ya, saya go. Okey. Sama.
Masih Ego. Ya, sesama.